Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini cikgu nak ajar kamu topik 3.3 daya elektrik atau dikenali sebagai DGE dan rintangan dalam. Daya gerak elektrik terdapat pelbagai sumber daya gerak elektrik DGE seperti pendana elektrik, dinamo, bateri dan akumulator. Gambar foto 3.3 menunjukkan sumber DGE. So ada contoh-contoh daya gerak elektrik. Bateri kereta, bateri jam, bateri sekering lah, bateri handphone lah. So daya gerak elektrik ialah tenaga yang dibekalkan atau kerja yang dilakukan oleh satu sumber elektrik untuk menggerakkan 1 coulomb charge dalam 1 liter lengkap. So simbol ni, nama dia adalah daya gerak elektrik sama dengan tenaga yang dibekalkan bahagikan dengan charge yang mengalir. Dan unit SI bagi DGE ialah volt atau joule per coulomb. Macam dapat joule per coulomb. Tenaga unit dia adalah joule. Tenaga unit adalah joule dan charge unit adalah coulomb. So jadi kita bawakan ke atas, dia akan jadi joule per coulomb negatif 1. Seterusnya gambar foto 3.4 menunjukkan sebuah sel kering yang dapat membekalkan 1.5 joule tenaga elektrik bagi setiap 1 coulomb charge yang mengalir dalam 1 liter lengkap. So jadi ini adalah bateri dan nilai DGE dia adalah 1.5 volt dan unit selain daripada volt kita boleh tulis joule per coulomb. So jadi kalau kamu berminat lebih lanjut, boleh tengok dekat full text lah. Gunakan QR code untuk cari video daya gerak elektrik dalam rintangan dalam. Kita tengok sini galeri maklumat. Sebab voltmeter mempunyai rintangan yang tinggi, oleh itu arus dari sel kering yang melalui voltmeter boleh diabaikan. Bacaan voltmeter adalah nilai DGE bagi sel kering. So jadi bacaan voltmeter ni adalah bacaan DGE lah, bagi sel kering. Seterusnya daya gerak elektrik dan beza kepercayaan mempunyai unit SI yang sama, namun kedua-duanya merujuk kepada dua perkara yang berbeza. So jadi dalam aktiviti ini ialah kita nak membandingkan DGE dengan beza kepercayaan. Yang pertama, radius yang digunakan adalah sel kering 1.5 volt, pemegang sel, suis, mentol, dawat penyambung dan voltmeter. So dalam arahan ini adalah yang pertama, sediakan susunan radar seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.2 dengan keadaan suis S terbuka dan digital terbuka lah. Kemudian perhatikan apa yang berlaku kepada mentol dan rekodkan bacaan voltmeter dalam jadual 3.11. Kemudian kita tutup suis S, kita tutup, perhatikan apa yang berlaku kepada mentol dan bacaan voltmeter. So jadi kita akan tengok kat sini apa yang berlaku lah, kepada pemerhatian. So ini soalan-soalan dalam perbincangan. Apakah perubahan tenaga yang berlaku pada mentol mula? Kedua, berdasarkan putusan aktiviti ini, kita yang manakah mengukur nilai beza yang merentas mentol dan berapakah kuantiti tenaga elektrik yang dibebaskan oleh mentol bagi setiap 1 coulomb charge yang mengalir melalui, dan berapakah nilai DGE sel kering, berapakah kuantiti tenaga elektrik yang dibekalkan kepada setiap 1 coulomb charge yang mengalir melalui sel kering. So ini soalan-soalan ni bagus untuk kamu bincangkan sebab dia dapat memberi kamu kefahaman tentang DGE dan tapi dia kena buat dalam makmal lah, baru kita boleh buat. Seterusnya, so jadi daripada aktiviti tadi, ini dah hasil kesimpulan dia lah.
Hasil kesimpulan daripada aktiviti tadi, sebab daripada aktiviti tadi, inilah rumusan dia. Okey, so berdasarkan aktiviti 3.6, perbandingan antara daya gerak elektrik dengan beza keupayaan boleh ditunjukkan dalam jadual 3.12. Okey, so jadi ini adalah DGE ya. So waktu DGE bateri ni kita boleh baca nilai volt dekat sini. Okey. So tiada arus mengalir dalam litar. So waktu kita switch off atau litar terbuka ni, kita namakan dia sebagai DGE. Okey, so tiada arus mengalir dalam, tapi kat sini kita tetap boleh baca dia bila sebab dia pasang secara sedari. Okay, bacaan voltmeter dalam litar terbuka adalah sama dengan bacaan DGE. Inilah bila kita buka switch ni, ini adalah bacaan DGE. Okey, kerja yang dilakukan oleh satu sumber elektrik untuk menggerakkan satu coulomb charge dalam satu litar lengkap. Okey, kemudian untuk beza keupayaan pula adalah berlaku apabila kita tutup switch. Okey, so arus mengalir. Okey, so kemudian bacaan voltmeter dalam litar tutup adalah sama dengan bacaan beza keupayaan melintasi bentol V. Okey, so jadi nilai volt kat sini sama juga dengan kat sini. Okey, so yang ini kita namakan sebagai beza keupayaan. Kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu coulomb charge di antara dua T. Seterusnya kita pergi kepada rintangan dalam. Okey, apa itu rintangan dalam? Kemudian berdasarkan aktiviti 3.6, nilai beza keupayaan melintasi mentol V adalah lebih kecil berbanding dengan DGE. Sekering, hal ini menunjukkan terdapat sesutan buatan. Apakah yang menyebabkan sesutan buatan dalam sel kering itu? Okey, so jadi didapati daripada biji tadi, kita tengok DGE nilai lebih besar berbanding nilai beza keupayaan. Okey, so jadi ini disebabkan ada satu sesutan buatan. So apa yang menyebabkan? So jadi ini aktiviti dia untuk tak gaji. Kenapa dia boleh nilai lebih kurang? So tujuan dia dalam aktiviti ini adalah mengkaji kesan rintangan dalam terhadap sesuatu buatan. Okay, dua sel kering 1.5 volt daripada dua jenama A dan B, pemegang sel, switch mentol dengan pemegang dawai penyambung, emitter dan wattmeter. So arahan adalah periksa sel kering yang anda gunakan, pastikan kedua-dua sel kering itu baharu. Kemudian sediakan susunan radar seperti yang ditunjukkan dalam Raja 3.24 menggunakan sel kering jenama A. Susun macam ni. Okay, kemudian catatkan bacaan sebagai DGE dalam jadual 3.13. Okay. Kemudian hidupkan switch dan catatkan bacaan voltmeter sebagai beza keupayaan. Hitungkan perbezaan bacaan voltmeter sebelum dan selepas switch dihidupkan untuk menentukan susunan buatan. Ulangi langkah 2 hingga 5 memulakan sel jenama A. Okey, sel jenama A jadi B. Ini sebelum switch ditutup, selepas switch ditutup. Jadi nilai susutan, nilai DGE tolak dengan voltan. Okey, so ni perbincangan dia lah. Okey. Okey, so jadi benda kenapa dah disusutan, sebab ada rintangan dalam. Okey. Macam biasalah daripada aktiviti ni dia akan rumusan dia kat sini lah. Okey. So jadi nanti kamu cuba jawab soalan ni lah. Okey, kenapa boleh cuba cari dalam internet. Okey. Atau buku-buku pun ada. Okey. Tapi sebaiknya kita buat eksperimen lah. Okey, tapi sebabkan COVID-19 ni kita belum bersemuka lagi, so jadi kita belajar teori dahulu. Okey. Okey, rintangan dalam suatu sel kering didefinisikan sebagai rintangan yang disebabkan oleh bahan elektronik dalam sel kering tersebut. Okey, unit SI bagi rintangan dalam ialah ohm. Okey, so jadi ada pun R kecil, bukan R besar. Okey, rintangan dalam menyebabkan kehilangan tenaga haba dalam sel kering kerana kerja telah dilakukan untuk menggerakkan satu coulomb charge bagi melentang rintangan di dalam sel kering. Okay, beza keupayaan melintasi terminal sel kering adalah kurang berbanding
DGE apabila arus mengalir dalam satu lintasan lengkap. So ini nilai DGE. So jadi dalam ni ada rintangan dalam. So ini formula dia lah. Okey. I ni adalah arus. I adalah arus. R kecil ni adalah rintangan dalam. Di simbol DGE, daya gerak elektrik, dan V adalah beza kepayaan. Okey, kepayaan, beza kepayaan. Okey, lepas tu dalam eksperimen ni macam mana menentukan daya gerak elektrik. Hilang lah. So dalam eksperimen ni kita nak menentukan nilai DGE dan nilai rintangan dalam sel kering. So, tujuannya adalah menentukan DGE dan rintangan dalam sel kering. So kita gunakan rintangan sel kering 1.5 volt, pemulakan sel, switch, daya penyambung, emitter, voltmeter dan rheostat. Okey, prosedur. Sediakan susunan radar seperti yang ditunjukkan dalam radar 3.6. Rancangkan langkah-langkah untuk mendapatkan bacaan emitter yang dikehendaki, mengelakkan parallax semasa mengambil bacaan emitter dan voltmeter, mengurangkan kehilangan tenaga daripada sel kering, mengulangi eksperimen bagi memperoleh satu set data supaya graf berbeza kepayaan melalui arus dapat diplotkan. Jalankan eksperimen mengikut perancangan anda. Rekodkan keputusan eksperimen dan plotkan graf beza ukur kepayaan V melawan arus. Berdasarkan graf yang anda plot, lakukan analisis data seperti yang berikut. Yang pertama, hitungkan kecerunan graf. Kemudian tuliskan persamaan linear graf dan kaitkan persamaan linear tersebut dengan sesutan bulatan IR sama dengan DGE tolak dengan bulatan. Kemudian hitungkan rintangan dalam, hitungkan nilai DGE. Okey, so jadi macam saya cakap lah, benda ni kena buat di bakmal baru boleh dapat nak buat kesimpulan dan sebagainya. Tapi ni macam saya cakap, kita baca dulu sekurang-kurangnya kita boleh tahu sedikit lah teori tentang benda ni. Okay, so jadi tadi yang formula yang cikgu cakap tadi. So V ni dia bawa ke depan. So V sama dengan IR ni pindah ke sini, jadi tolak IR plus E. Okay, so jadi so daripada situ sebenarnya ini semua formula ni sama je. Okay, cuma dia tengoklah macam ni, E dia jadikan sebagai subjek. So negatif IR ni pindah saja, tambah. Okay, so dan V ni sama dengan IR. So jadi I ni nilai dia sama, so kita boleh faktorkan. So I sama dengan R plus R kecil. Ni R ni ada di tangan dalam lah. Okay. Okay, so apabila V melawan arus diplotkan satu garis lurus dengan kecurangan negatif diplot seperti ditunjukkan dalam darjah 3.8. Okay, so jadi value kita dapat macam ni lah. So nilai kecurangan ni sama dengan negatif R. Okay, so jadi kita tengok macam mana dapat ni daripada persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C, di mana Y ni mewakili V, kecurunan mewakili rintangan dalam ya. So dan X adalah I ni lah, X ni, dan E ni DGE ni dekat lintasan Y. Okay. Dan aktiviti 3.8 mengkaji kesan sambungan sel kering secara bersiri dan selari terhadap
DGE, beza keupayaan di tangan dalam, arus yang mengalir dalam hitam. Okay, so radius yang kita gunakan 6 sel kering 1.5 volt, pemegang sel Swiss, dawai penyambung emitter, voltmeter dan perintang 10 ohm. So, arahan ini adalah sediakan susunan radius seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.29 untuk sambungan sel kering secara bersiri dan rajah 3.30 untuk sambungan sel kering secara selari. Okey, so jadi dia buat dua situasi lah, satu secara sesiri dan satu secara selari macam ni. Catatkan voltmeter DGE dalam jadual 3.4, hidupkan Swiss, catatkan baca emitter. Okey, so jadi dengan menggunakan rumus inilah. Okey, tak apalah, kita baca je dulu teori, memanglah tak berapa faham sangat kan. Okey, sebab benda ni kena buat baru kita lebih faham lah. Tapi sekiranya kita tahu sikit-sikit pasal teori dia. Okey, so jadi keputusan dia kita akan tengoklah. So jadi pembincangan sambungan sel kering manakah menghasilkan tengah. Tapi benda ni kena buat eksperimen baru kita tahu jawapan dia. Okey, so jadi kat sini dia kata bateri alkali mengandungi kalium hidroksida sebagai elektrolit dalam 2 kali lebih tahan lama berbanding bateri zinc karbon yang mengandungi amonium klorida. Okey, kalau elektrolit yang berbeza menyebabkan rintangan dalam bagi kedua-dua bateri berbeza. Selain bahan itu, sambungan sel kering juga mempengaruhi rintangan dalam berkesan. Okey, so jadi dia mempengaruhi jugalah. Okey, ini kalau kita susun bateri secara sesiri, ini kita pasang secara selari. Okay, so jadi rintangan dalam dia kat sini jadi inilah. Sesiri kan formula dia R sama dengan R1 campur R2 R3 kan. So ada 4 ni, so jadi 4R lah. R ni DGE, rintangan dalam. So bila DGE dia dah 4 DGE. Okay, sebab dia pasang secara sesiri. Okay, untuk pasang secara selari ni pula, okay, so jadi bila selari ni formula dia dah 1/R. So jadi 1/R 1 sama dengan 1/R inilah. Okay, 1/R ni. So jadi R1 sama dengan R/4. Dan nilai DGE sama dengan, walaupun dia 4 dia tak campur, nilai dia dah tak sama, iaitu DGE. Okay, so jadi sambungan secara sesiri dapat meningkatkan DGE berkesan. Sambungan sel kering secara selari pula dapat mengurangkan rintangan dalam berkesan. Okay, so jadi dia ada pro and cons lah. Kalau kita pasang secara sesiri, nilai DGE dia besar, tapi rintangan dalam dia besar juga. Tapi kalau untuk secara selari, nilai rintangan dalam dia pun kurang dan DGE dia pun kurang. Okey, so jadi kita pergi kepada menyelesaikan masalah melibatkan DGE dan rintangan dalam sel kering. Kita dapat banyak alat elektrik yang menggunakan sel kering seperti radio, lampu suluh dan alat mainan kanak-kanak. Okay, jika suatu alat mengandungi lebih daripada satu sel kering, bagaimanakah sel kering perlu disusun supaya alat tersebut dapat berfungsi dengan capaian maksimum? Okay, so jadi kat sini satu contoh. Okay, contoh 3.32 menunjukkan 2 buah litar mengandungi sel kering secara sesiri dan selari. Diberi DGE setiap sel kering ialah 1.5 volt dan rintangan dalam bilah 0.5 ohm. Okay, yang pertama, bandingkan arus yang mengalir bagi kedua-dua susunan litar di atas. Okay, so jadi kita tengok sini, kesusunan dua sel kering secara sesiri. So bila dia secara sesiri, rintangan dalam dia adalah 0.5 kan. Okay, so jadi nilai bila dia pasang secara sesiri kat sini, R sama dengan R, formula dia R sama dengan R/4
R1 campur R2 kan. So jadi kita campur je lah ni. Okay. So 0.5. Tapi kita tak adalah guna R besar ni, kita guna R kecil. Bukan R kecil, di tangan besar dalam. So ni R1 campur KR sampai ni. So R1 sama dengan R plus R. So dia ada dua bateri kat sini. So 0.5 campur 0.5, so dapat 1 ohm. Okay, so kita guna formula ni. DGE sama dengan I plus R kecil ni. So DGE nilai dia adalah 1.5. Okay, tapi sebabkan dia ada dua bateri, kita campurkan dua lah. Okay, so 1.5 campur 1.5, kita dapat 3. So DGE dia sini adalah 3. So macam dapat 3 ni, 1.5 campur 1.5. Ada dua bateri kan. Okay, so jadi kita mencampur. So R kat sini, kita nak I kan. So R besar sini adalah 10 ohm. So gantikan 10 ohm. R kecil nilai dia adalah 1. Ni 1 dia ni. So jadi kita dapat sini I dia adalah 0.27 ampere. Okay, manakala untuk sel kering secara selari, kisah selari yang ni kan. Okay, dia pasang secara selari. So kita guna formula 1 per R 1 campur 1 per R2. Tapi disebabkan dia ni adalah di tangan dalam, so kita jadi 1 per R kecil ni lah. So ni 0.5, so dapatlah R dia 0.25. Okay, lepas tu kita guna formula ni jugalah. Jadikan arus sebagai subjek. So jadi DGE sini nilai dia 1.5 sebab dia pasang secara selari. So 1.5 ni 1.5 kan. Dia tak boleh campur sebab dia pasang secara selari. So macam mana pun tetap nilai V dia adalah 1.5. Okay, so jadi nilai R 10, nilai R kecil ni tadi adalah 0.25. So dapatlah 0.143. Okay, sambungan sel kering yang manakah memberi nilai arus yang lebih besar, jelaskan. Yang lebih besar adalah ini satulah. So sambungan sel kering secara sesiri memberi arus yang lebih besar kerana DGE berkesan lebih besar. Okay, sebabnya nilai DGE dia lebih besar. Kemudian B2 B1. Jika lita dalam 3 disusun dengan 3 sel kering 3.2 B 3.32 B disusun dengan 3 sel kering secara selari. Hitungkan pengaliran arus yang mengalir. Kita tambah lagi satu bateri lagi. Okey, so jadi kita guna formula 1 per R ni sama dengan 1 per 0.05 campur 1.05. So dapatlah 0.167. Untuk arus ni daripada ni lah dia guna formula ni sebenarnya. Okay, guna formula ni. So jadi gunakan, okay, kalau cikgu nak tunjuk sini, so I sama dengan DGE sama dengan R plus R kecil. Okay, sama dengan ni lah. So gantikan nilai I dia 1.5 sebab dia pasal sel selari, so 1.5. R dia besar tetap sama 10. Nilai R kecil yang ni lah 0.167. So kamu dapat 0.147. Okay, ni lah nilai arus yang mengalir dalam lintas susunan 3 sel kering secara dia adalah lebih besar. Okay, kalau kita bandingkan dengan yang 2 bateri, kalau 3 bateri lebih besar. Okay, so kemudian nyatakan hubungan antara bilangan sel kekeringan selari dengan arus yang mengalir. So jadi semakin bertambah bilangan sel kering disusun selari, semakin bertambah nilai arus yang mengalir dalam tersebut. Kerana bintangan dan berkesan semakin berkurang. Okay, sebab nilai air kecil.
Yang ada berkurang. Ni 0.67, yang ni 0.25. Okey, so jadi itu cara kita nak mengurangkan rintangan dalam. Okey, lepas tu darjah 3.3 menerangkan tentang dua jenis kenderaan yang digunakan yang digerakkan menggunakan sumber elektrik berbeza. Okay, pertama, jenis kenderaan menggunakan kuasa elektrik. Okay, pertama, kereta elektrik dan kereta hybrid. Okay, kereta elektrik menggunakan 100% kuasa elektrik dengan tenaga yang dibekalkan oleh motor elektrik dan bateri yang boleh dicas. Bateri yang biasanya digunakan terdiri daripada bateri jenis Li-ion atau night. Disebut kita juga tak tahu nak sebut macam mana. Okay, so jadi julat voltan bateri yang diperlukan adalah 300 hingga 800 volt. Okay, so di kereta elektrik. Okay. Kemudian kereta hybrid. Okay, kereta hybrid menggunakan 25 hingga 40% kuasa bateri yang boleh dicas semula dan yang selebihnya menggunakan bahan apa fosil seperti petrol. Jumlah voltan bateri yang digunakan adalah 100 hingga 200. Okay. So itu beza kereta hybrid dengan kereta elektrik. Okay, dia menggunakan 20 hingga 40% kuasa bateri yang boleh dicas semula. Okay. Selebihnya menggunakan bahan fosil seperti petrol. Okay, bateri kereta EV ni iaitu kereta elektrik. Kereta hybrid boleh dicas menggunakan bekalan elektrik domestik dan di stesen pengecasan listrik biasa atau di stesen pengecasan sel suria. Sel suria ialah komponen yang dapat menukarkan cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Sel suria disusun secara bersiri bagi membentuk sebuah panel suria. Susunan bersama panel suria di stesen pengecasan sel suria memainkan peranan untuk mendapatkan voltan dan arus yang sesuai. Menggunakan kereta EV merupakan satu kaedah atentif dalam menjagakan kelestarian alam sekitar. Gerbang. Okey, so jadi kat sini ada info sikit penggunaan kereta elektrik dan kereta hybrid dapat mengurangkan penggunaan sumber bahan api fosil, meningkatkan cakupan penggunaan tenaga serta mengurangkan pencemaran udara. Okey, kemudian aktiviti macam biasa memecahkan sambungan sel suria dan bateri dalam keadaan elektrik untuk menggerakkan enjin yang memerlukan arus yang tinggi. Okey, jalankan aktiviti secara pelan. Okey, kita baca dulu. Sekurang-kurangnya tahulah apa dia nak tanya, apa aktiviti yang dia nak lakukan. Okey, imbas kod QR yang diberikan satu laman sawak untuk mendapatkan maklumat tentang cara sambungan sel suria dan bateri dalam kecepatan elektrik yang dapat menghasilkan arus yang tinggi. Okey. Jadi kalau kamu minat buat kereta suria, so boleh belajar ni. Okey, bincangkan sambungan sel suria dan bateri dalam kereta elektrik yang memerlukan arus yang tinggi untuk menggerakkan enjin dan bentangkan sepanjang komanda. So menarik ni kalau kamu buat. Okey. Kemudian praktis formatif. Okey, apakah yang dimaksudkan daya gerak elektrik? Okey, daya gerak elektrik. Tak ada soalan. Ini maksud daya gerak elektrik lah. Okey. Daya gerak elektrik ialah Daya gerak elektrik ialah tenaga yang dibekalkan atau kerja yang dilakukan oleh satu sumber elektrik untuk menggerakkan 1 coulomb charge dalam 1 liter lengkap. Okey, so ini untuk soalan yang pertama. Okay, apakah perbezaan antara DGE dengan beza kepeaan?
Okey, so inilah dia punya perbezaan dia. Okey, kamu boleh tulis balik. Okey, lepas tu apakah kesan rintangan dalam arus yang mengalir dalam 1 liter yang lengkap? Okey, so kesan rintangan dalam nilai DGE itu akan berkurang lah. Okey, kesan dia saya pergi tengok kat atas ni. Ni sebab dia lah. Okey, kesan dia. Kita boleh pertama, kehilangan tenaga haba dalam sekering kerana kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu coulomb charge bagi menentang rintangan dalam sel kering. Okey. Kemudian lagi satu, beza keupayaan melintasi sel kering adalah kurang berbanding DGE apabila arus mengalir dalam liter lengkap. Okey, soalan yang terakhir. Jika anda dibukakan dengan 2 buah sel kering, apakah jenis susunan sel kering yang boleh mengurangkan jumlah rintangan dalam sel kering tersebut? Ini soalan keempat lah. Okey, so kita nak pasang seciri atau pasang secara selari. So jadi kita tengok kat sini, dia nak apa tadi? Nak mengurangkan rintangan dalam. Okey, so target kita adalah untuk mengurangkan rintangan dalam. Okey, so kalau kita nak kurangkan rintangan dalam, kita kena pasang secara selari. Okey, so ini kita kena pasang selari. So bila pasang selari, nilai rintangan dalam dia kecil. Okey, berbanding kalau kita pasang secara sesiri, ini dengan nilai rintangan adalah lebih besar. Ada tak soalan? Hari ni tak ada soalan pengiraan. So itu sajalah. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.